Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Islam. Hari ini kita belajar adab bermusafir, adab pergi ke suatu tempat. Jadi musafir ini adalah keperluan manusia, sama ada untuk mencari makanan ataupun menziarahi sanak saudara dan sebagainya. Baik, kita tengok musafir dari segi bahasa ialah mengembara ataupun berjalan. Manakala menurut istilah, musafir boleh ditakrifkan sebagai perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat tertentu dengan tujuan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Ali Imran 137 yang bermaksud, sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnatullah, kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi ini, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan Rasul. Baik, kita boleh tengok akibat orang yang mendustakan Rasul seperti di Laut Mati Jordan, kan, di mana kaum Nabi Hud telah diterbalikkan dan menjadilah Laut Mati, ya. Baik, kita tengok kenapa Islam mengharuskan musafir. Islam mengharuskan musafir dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak sahaja dan berniat ke arah kebaikan seperti mencari ilmu pengetahuan, menziarahi keluarga dan menunaikan ibadat haji ataupun umrah. Jadi musafir ada juga musafir yang haram. Sekiranya musafir ke arah kejahatan dan maksiat, seperti musafir jauh untuk menyaksikan konsert, pertunjukan artis terkenal, ataupun untuk berdua-duaan dengan bukan mahram, ataupun untuk berjudi, melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah haram. Baik, hukum musafir tadi secara ringkas. Sekarang kita pergi secara detail, ya. Hukum musafir ini seperti biasalah. Hukum kita ni ada 5, kan. Yang pertama, bagaimana musafir ni hukum dia wajib. Wajib kepada seorang Muslim yang berkemampuan untuk bermusafir ke Mekah untuk menunaikan fardu haji ataupun umrah, kan. Jadi hukum musafirnya adalah wajib bagi yang cukup-cukup lengkap, berkemampuan dan sebagainya. Hukumnya adalah wajib, ya. Baik, kemudian hukum musafir yang kedua adalah sunat, iaitu sunat musafir ke masjid utama, contohnya Masjidil Haram, dan melakukan perkara-perkara sunat seperti menziarahi sanak saudara yang sakit dan sebagainya. Jadi hukumnya adalah sunat kita bermusafir. Baik, kemudian hukum harus, musafir yang harus, iaitu harus musafir ke mana sahaja dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Contohnya pergi makan angin, kan, pergi ke tempat-tempat yang menarik seperti Cameron Highland, Terengganu, Kelantan, Pantai Timur dan sebagainya, ya. Tempat-tempat menarik hukumnya adalah harus. Baik, hukum yang keempat adalah makruh, ya. Makruh ni perkara yang tidak disukai oleh Allah, iaitu musafir tanpa tujuan, kan. Dia start kereta, dia tak tahu nak pergi ke mana, ya. Hukumnya adalah makruh. Baik, kemudian hukum musafir yang haram, iaitu musafir ke tempat maksiat dan tujuan untuk melakukan maksiat. Contohnya dia musafir daripada Setiawan nak pergi ke Hatnyai untuk melakukan maksiat, kan. Hukum musafir tersebut adalah haram. Baik, kita tengok adab-adab musafir, ya.
Musafir pun adab dia seperti adab makan, adab masuk masjid, adab masuk ke tandas kan. Musafir ni pun ada adab-adab yang perlu kita ikuti. Baik, kemudian kita tengok adab musafir. Jadi sebelum musafir ni, kita hendaklah berdoa kepada, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak kezaliman lah kan. Sebelum musafir tu kita buat solat sunat hajat, supaya solat sunat musafir lah, supaya Allah permudahkan musafir kita, supaya tidak berlaku kemalangan, dipermudahkan cepat sampai dan sebagainya. Sebelum musafir juga hendaklah menjelaskan segala hutang piutang sekiranya ada kan. Contohnya musafir yang jauh lah, nak pergi ke Mekah kan, untuk menunaikan fardu haji, sebaik-baiknya kita jelaskan semua hutang yang kita ada, supaya katakan mungkin kita meninggal dalam musafir tersebut kan, tidak ada lagi yang hendak ditanggung oleh ahli keluarga di rumah untuk membayar hutang kita. Kemudian menyediakan bekalan yang secukupnya, seperti wang, pakaian, makanan dan sebagainya. Bukan sahaja kepada orang yang hendak musafir tu, begitu juga dia hendaklah menyediakan bekalan kepada orang yang hendak ditinggalkan di Malaysia ni kan. Kepada anak-anak dia cukup makan, cukup tempat tinggal. Tempat tinggal memang dah ada lah, dah rumah kan, dah ada rumah. Makanan, pakaian dan sebagainya hendaklah cukup sepanjang pemusafiran dia ya. Kemudian menyediakan nafkah yang cukup untuk tanggungan yang ditinggalkan, sama seperti tadilah kan. Dia tinggal duit makan kepada anak-anak dia, ataupun jika anak dia masih kecil, tinggalkan kepada saudara mara dia untuk menjaga anak-anak sepanjang pemusafiran tersebut. Kemudian sunat juga sebelum musafir mengucapkan selamat tinggal, bye bye, jaijian kan, supaya mendapat doa daripada orang yang berada di rumah kan, supaya pemusafiran kita berjalan dengan lancar. Kemudian berniat untuk melakukan kebaikan. Bila kita niat saja kita dah dapat pahala ya. Kita tak buat lagi kan. Pahala niat tu Allah dah bagi, dah beri pahala kepada kita. Kita dapat pahala niat untuk melakukan kebaikan. Ketika memulakan musafir kan, bila nak start musafir tu, bila waktu yang paling baik? Keluar pada awal pagi kan, selepas solat subuh tu keluarlah, dan meninggalkan pesanan yang baik. Kita tinggalkan pesanan yang baik kepada anak-anak kita, kepada saudara mara di rumah kan, supaya tidak meninggalkan solat, melakukan semua fardu yang telah difardukan oleh Allah kepada kita, menjauhi maksiat, menjauhi perkara haram dan sebagainya. Melantik seorang ketua apabila musafir secara kumpulan 3 orang, 4 orang dan selebihnya, kita lantik seorang ketua lah sebagai memutuskan apa-apa hal yang berlaku dalam perjalanan kan, kita rujuk pada ketua lah. Berdoa ketika memulakan perjalanan atau menaiki kenderaan, seperti Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca doa tu yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah mempermudahkan kenderaan ini untuk kita, dan kita bukanlah seganding dengannya, dan kepada Tuhan kita akan kembali. Baik, kemudian menunaikan solat sunat musafir lah kan, supaya Allah permudahkan musafir kita selamat pergi dan selamat kembali. Semasa musafir tu
adab-adabnya adalah menentukan arah kiblat ketika berhenti untuk solat. Kita carilah arah kiblat. Sekarang ni dah senang kan, telefon ada arah kiblat, dan masjid banyak di tepi-tepi jalan untuk kita menunaikan fardu solat. Kemudian dalam musafir juga hendaklah memperbanyakkan doa, kan? Memperbanyakkan doa seperti kalau kita melalui kawasan perkuburan bukan Islam, ya, kita hendaklah berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama juga bila melalui kawasan ibadat bukan Islam seperti gereja, tokong, kan, kuil, kan, kita berzikir Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada sembahan-sembahan mereka itulah. Kemudian begitu juga kalau kita menaiki bukit, kalau kita menaiki bukit, kereta itu menaiki bukit, kita sebut Subhanallah, kan. Bila turun bukit, Alhamdulillah, kan. Kemudian mengetahui hukum fiqh berkaitan dengan musafir, seperti mengetahui cara menunaikan solat jamak dan qasar. Kita kena fahamlah bagaimana cara solat jamak dan qasar dalam perjalanan musafir. Seperti solat jamak dan qasar ini minimum 83 km. 83 km sebagaimana kita boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 2, ya. Sekurang-kurangnya 83 km, iaitu 2 marhalah, barulah kita boleh menunaikan solat jamak dan qasar, kan. Dan kita diberi 2 pilihan, ya, sama ada hendak jamak dan qasar ataupun qasar sahaja, lagi satu, ataupun jamak sahaja, jamak tamam lah, seperti zuhur 4 rakaat dijamakkan dengan asar 4 rakaat. Ataupun dia nak buat qasar saja, bila masuk waktu zuhur dia nak buat qasar zuhur saja 2, lepas tu dia meneruskan perjalanan. Bila masuk waktu asar dia buat solat asar qasar pula 2, kan. Tapi yang biasa kita buat jamak dan qasar sekaligus. Contohnya kalau kita hendak pergi daripada Setiawan, hendak pergi ke Ipoh, kan, lebih kurang 85 km, kan. Jadi ataupun jarak yang lebih lah, kan, tak kira di mana sahaja, 85 km. Jadi kita dah boleh menunaikan solat jamak dan qasar sekaligus, iaitu syarat dia kena keluar daripada qaryah, kena keluar daripada kawasan kita. Contohnya daripada Setiawan, sekurang-kurangnya dah sampai ke Sungai Wangi, kan. Masa di situlah kita dah boleh mula jamak dan qasar, iaitu kita buat solat zuhur sebanyak 2 rakaat dan solat asar sebanyak 2 rakaat, jamak dan qasar sekaligus. Baik. Kemudian semasa musafir juga, bila dah selesai musafir, kalau boleh janganlah sampai ke rumah pada waktu malam, kerana boleh mengganggu anak-anak dan isteri yang sedang tidur, kan. Kemudian dalam musafir tadi juga, kalau boleh janganlah melakukan kerosakan kepada alam sekitar, seperti mematahkan ranting-ranting pokok, kan, seperti membuang sampah keluar daripada kenderaan dan sebagainya. Baik. Kenapa kita perlu memelihara adab musafir, ya? Kenapa kita perlu beradab ketika bermusafir? Kerana perjalanan itu mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang musafir. Yang kedua, doa ibu kepada anaknya. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa, kan.
Jadi doa ketika bermusafir ini adalah juga doa mustajab. Jadi gunakan masa itu untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah dan terhindar daripada perkara maksiat dan kejahatan. Kalau kita memelihara adab musafir ni seperti yang disebutkan tadi kan, jadi dia sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga dia supaya tidak terlibat dalam kemalangan atau pemaksiat dan dosa kan. Kemudian bila musafir ni juga kita dapat menikmati keindahan alam sekitar, ciptaan Allah Subhanahu taala yang luas terbentang, terutamanya kalau kita musafir menaiki kereta api lah kan. Kalau kita naik kereta api, kita dapat tengok pemandangan yang luas kerana jarak perjalanan samalah kan. Masa perjalanan contohnya kalau kita naik kereta api daripada Batu Gajah pergi ke Perlis kan, lebih kurang 4-5 jam aja kan. Tapi kalau kita naik kereta api, dia akan makan masa yang lebih kurang 7 hingga 8 jam lah. Jadi masa yang lebih itu dapat melihat keindahan alam di luar kereta api tersebut lah. Kemudian kita juga dapat menjalinkan hubungan silaturahim ya. Dalam kereta api ni kita bukan duduk diam aja kan, duduk atas bangku aja. Kita berjalan-jalan, kita bertanya khabar, mengeratkan silaturahim, berkenalan kan. Kita pergi ke kantin, kita order makan, lepas tu kita pelawar orang lain makan kan. Masa itulah kita dapat menambahkan kenalan dan mengeratkan silaturahim. Baik, yang terakhir sekali yang paling penting, melambangkan kepribadian Muslim. Kerana orang Islam ini sentiasa berdisiplin dalam semua perkara yang dilakukan. Bahkan dalam ketika bermusafir pun kita sangat berdisiplin, iaitu tidak mengotorkan alam sekitar kan. Kemudian kita tidak mengganggu orang lain dan sebagainya. Jadi Ustaz rasa sekadar itulah kuliah kita pada pagi ini. Semoga apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.